Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harati An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okay, video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah di bawah bab yang ketujuh ketaksamaan linear di bawah silibus matematik tingkatan 1 KSSM. Okay, soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital matematik tingkatan 1 KSSM, muka surat 70 hingga 74. Kita terus pergi kepada soalannya. Okay, bina satu ketaksamaan linear berdasarkan setiap situasi yang berikut. Okay, harga RMK bagi setiap barang yang dijual di sebuah kedai ialah RM10 dan ke atas. Jadi K itu harga. Okay, barang yang dijual, simbol lebih besar daripada atau sama dengan 10 maksudnya RM10 dan ke atas. Okay, minimum RM10, maksimum dia boleh bagi lebih lah daripada RM10. Jadi kita pergi pada soalan 1 hingga 3. Nombor 1, jumlah peserta P yang mengambil bahagian dalam satu pertandingan nyanyian melebihi 120 orang. Okay, jumlah peserta P melebihi 120 orang. Jadi simbol dia lebih daripada 120. Okey, seterusnya soalan nombor 2, jarak di meter di antara rumah Fauzi dengan sekolahnya adalah kurang daripada 500 meter. Jarak di kurang daripada 500. Okey, baik. Nombor 3, skor untuk mendapat grade A dalam satu peperiksaan ialah 85 markah. Karen mendapat Y markah dan dia mendapat grade A dalam peperiksaan itu. Okey, markah dia Y, dia dapat grade A. Okey. Maksudnya lebih daripada atau sama dengan 85. Mungkin markah dia 86, 88, 90. Dia lebih daripada 8, lebih atau sama dengan 85. Kita pergi kepada bahagian B. Tulis satu situasi berdasarkan setiap ketaksamaan linear yang berikut. Okey, sekarang ni daripada ketaksamaan linear kita nak tulis dia punya situasi. X lebih besar atau sama dengan 62 dengan keadaan X adalah jisim zamri dalam kilogram. Jadi situasi dia jisim zamri sekurang-kurangnya 62 kg. Kita pergi pada soalan 1 hingga 3. Y lebih besar daripada 800 dengan keadaan Y ialah pembelajaran bulanan dalam RM bagi Shima. Jadi dia punya situasi ataupun ayat dia tu kita tulis perbelanjaan bulanan Shima melebihi RM RM800. Okay, yang kedua, P kurang daripada 6 dengan keadaan P adalah panjang dalam meter segulung tali. Jadi kita tulis ayat dia ataupun situasi dia. Panjang segulung tali kurang daripada ke 6 meter. Okay, yang ketiga, V kurang atau sama dengan 500 dengan keadaan V ialah isi padu air dalam sentimeter padu di dalam sebuah bekas. Jadi kita tulis ayat dia, situasi dia, isi padu air di dalam sebuah bekas.
Okey, tidak melebihi. Sebab dia kata kurang atau sama dengannya. Jadi tidak melebihi 500 sentimeter kuasa 3 sentimeter padu. Terus pergi kepada muka surat 71. Okey. Selesaikan ketersamaan linear yang berikut. Okey, P tambah 3 lebih besar daripada 8. Jadi kita nak buang tambah 3 tu, kiri dan kanan kita tolak dengan 3. Jadi tinggal P lebih besar daripada 8 tolak 3 tu 5. Okey. Baik, yang B ni kalau melibatkan negatif. Okey, kita nak dapatkan X, kita bahagi kiri dan kanan tu dengan negatif 8. Bila bahagi dengan negatif 8, simbol dia bertukar daripada lebih besar daripada kepada kurang daripada. Kita bertukar simbol. Jadi jawapan dia X kurang daripada 3. Negatif 24 bagi negatif 8 dapat 3 kan. Okey. Bila bahagi ataupun darab negatif, okey, akan bertukar. 2y tolak 6 kurang daripada atau sama dengan negatif 10. Jadi kita nak buang tolak 6 ni, kiri dan kanan kita tambah dengan 6. Jadi sebelah kiri 2y, yang sebelah kanan ni negatif 4. Simbol tak berubah. Okay. Kita bahagi, nak dapatkan y, kita bahagi dengan 2, kiri dan kanan. Bahagi dengan 2, nombor positif. Jadi tak berubah simbol lah. Jadi tinggal y kurang daripada atau sama dengan negatif 2. Kita pergi pada soalan 1 hingga 12. K tambah 7 kurang daripada negatif 1. Jadi menggunakan kaedah yang sama. Okay. Kita nak buang tambah 7 ni. Jadi kiri dan kanan kita tolak dengan 7. Jadi tinggal K kurang daripada negatif 1 tolak 7 negatif 8. Seterusnya nombor 2, M tolak 5. Kita nak buang positif 5 tu kan. Kita nak buang negatif 5, kita tambah dengan 5 kurang atau sama dengan 2 tambah 5. Jadi tinggal M kurang atau sama dengan 2 tambah 5, 7. Seterusnya nombor 3, P tolak 9 tambah 9. Kita nak buang negatif 9 tolak 9 tu. Jadi kiri dan kanan negatif 4 tambah dengan 9. Jadi tinggal P kurang atau sama dengan negatif 4 tambah 9, 5. Okey, seterusnya 5H kurang pada negatif 45. Jadi kita nak dapatkan H, kita bahagi dengan 5 kiri dan kanan. Jadi yang ni tinggal H, simbol kekal. Negatif 45 bagi 5, negatif 9. Okey, nombor 5. Okey, negatif 3Z. Jadi kita nak dapatkan Z, kita bahagi negatif 3 kiri dan kanan. Bila bahagi negatif, simbol bertukar. Daripada kurang atau sama dengan, jadi lebih besar atau sama dengan. Okey, 36 bahagi dengan negatif 3. Jadi yang ni tinggal Z, simbol dia jadi lebih besar atau sama dengan 36 bagi negatif 3, negatif 12. Seterusnya nombor 6. Okey, sekarang ni negatif 2A ni sebelah kanan. Tadi tak ada masalah. Jadi kita nak dapatkan R, kita bahagi dengan negatif 2. Simbol dia bertukar. Bila bahagi dengan negatif, bertukar kepada lebih besar atau sama dengan. Okey, bahagi dengan negatif 2. Negatif 14 bagi negatif 2, dapat 7. Lebih besar daripada negatif 2A bagi negatif 2, dapat R. Jadi kita susun balik, R itu adalah lebih kecil daripada 7. Okey. Nombor 7. Okey, W/4. Jadi kita nak buang pecahan ni. Okey, kita darabkan dengan 4 kiri dan kanan. Darab dengan
4. Jadi kat sini tinggal W lebih besar daripada 6/4, 24. Seterusnya nombor 8, okey, negatif Y per 3. Okey, jadi kita nak buang negatif tu, jadi kita darab dengan negatif 3. Jadi bila darab negatif, simbol bertukar. Okey, simbol bertukar macam ni. 5 darab negatif 3. Jadi bila darab negatif, tinggal Y simbol lebih besar atau sama dengan 5 darab negatif 3, negatif 15. Okey, seterusnya, okey, yang ni K sebelah kanan. Jadi kita nak buang pecahan tu, okey, kiri dan kanan darab dengan 2. Jadi darab dengan positif lah, nombor positif tak berubah simbol. Okey, negatif 10 darab 2, negatif 20. Yang ni tinggal K saja. Jadi kita susun balik, letakkan K tu sebelah kiri. Simbol dia akan jadi terbalik lah. Sebab K kita baca pada kanan. K kurang daripada negatif 20. Okey, seterusnya nombor 10. 2T tolak 5 lebih besar atau sama dengan 7. Jadi kita buat macam ni. 2T tolak 5. Okey, kita nak buang tolak 5 tu, kita buat tambah 5. Okey, kiri dan kanan tu tambah dengan 5. Okey, jadi kat sini tinggal 2T lebih besar daripada 7 tambah 5, 12. Jadi T sama dengan, okay, sekarang ni 2T bahagi dengan 2. 12 pun bahagi dengan 2, kiri dan kanan. Jadi tinggal T lebih besar atau sama dengan 12 bagi 2, 6. Okay, seterusnya nombor 11. Okay, 3X tolak 6. Okay, kita nak buang tolak 6 tu, kita tambah 6. Simbol sama, negatif 15 tambah 6. Okay, jadi tinggal kat sini 3X kurang daripada negatif 15 tambah 6, negatif 9. Jadi kita nak buang 3 tu. Okay, kita nak dapatkan X. Jadi X sama dengan negatif 9 bahagi 3, negatif 3. Okay, baik. Seterusnya nombor 12. Okay. 6 tolak 4Y. Okay, sekarang ni kita nak buang 6 tu. Okay, kiri dan kanan tolak dengan 6. Okay, ini akan jadi negatif 4Y. Negatif 14. Okay, negatif 18. Negatif 18 tolak 6, jadi negatif 24. Okey, baik. Jadi kita nak bahagi dengan negatif 4, kiri dan kanan. Okey, bila kita bahagi je, simbol dia akan bertukar. Okey, jadi tinggal Y. Negatif 24 bahagi negatif 6 dapat 6. Jadi Y kurang pada 6. Selesai muka surat 71, kita pergi kepada muka surat 72. Selesaikan setiap masalah yang berikut. Farizah ialah seorang pekerja sambilan. Dia dibayar RM7 sejam. Farizah ingin memperoleh upah sekurang-kurangnya RM60 sehari. Berapakah bilangan minimum jam yang Farizah perlu bekerja dalam sehari? Jadi kat sini kita boleh wakilkan contoh X sebagai bilangan jam. Okay, bilangan jam. Upah dia kata sekurang-kurangnya RM60 je. Jadi dia RM7 tu sejam. Jadi darab dengan jam 7X. Okay, sekurang-kurangnya RM60 sehari. Maksudnya lebih atau sama dengan 60 lah. Dia punya ketaksamaan. Jadi sekarang ni kita cari nilai X tu. Okay. Jadi nak dapatkan X.
7X itu bahagi dengan 7, kiri dan kanan kita bahagi dengan 7. Kita akan dapat kat sini X itu adalah lebih besar atau sama dengan 60 bahagi 7, kita akan dapat 8.57, lebih kurang macam itulah. Okey. Di bilangan minimum, kata bilangan minimum berapa? Jadi X kita ambil yang minimum. Minimum X maksudnya apa? Bilangan jam yang minimum kalau lebih besar atau sama dengan 8.59 ni minimum tu kita ambil 9. Okey. 9. Jadi kita tulis ayat sikit. Okey. Bilangan minimum jam sama dengan 9 jam. Okey, sebab 8.57 tu menghampiri 9. Kita ambil 9 tu sebagai minimum. Okey, katakan kat sini 9 darab 7 dan 63. Kalau 7 darab 8 baru 56, jadi tak sampai 60. Jadi 7 darab 9 jam. Dapat 63 jam lah. Okey, baik. Soalan nombor 2. Sebuah kotak mengandungi 24 botol air mineral. Liana hendak membeli sekurang-kurangnya 200 botol air mineral. Berapakah bilangan minimum kotak air mineral yang perlu dibeli oleh Liana? Okay, jadi kita wakilkan X juga sebagai bilangan kotak. Yang tadi bilangan jam, jadi bilangan kotak. Okay, bilangan kotak air mineral itulah. Okay, jadi dalam satu kotak tu ada 24 botol air mineral, darab dengan X kotak, jadi 24X. Sekurang-kurangnya 200 botol air mineral, maksudnya lebih besar atau sama dengan 200. Okey. Baik. Jadi, kita nak dapatkan X, 24X bahagi dengan 24. Okay, simbol tak berubah sebab bahagi dengan positif. 200 bahagi dengan 24. Di sini tinggal X lebih besar daripada 200 bahagi dengan 24 akan dapat 8.3333 something lah. Okay. Jadi kita ambil kata lebih besar daripada 8 ialah 9. Maksudnya kita tulis kat sini minimum X. Maksudnya nilai minimum X tu. Kita ambil 9. Jadi kita tulis ayat dia. Okay, bilangan minimum kotak air mineral sama dengan 9 kotak. Okey, selesai muka surat 72, kita pergi kepada muka surat 73. Okey. Encik Cheng memandu sebuah lori untuk mengangkut pasir. Muatan maksimum yang boleh diangkut oleh lori itu bagi setiap perjalanan ialah 820 kg. Jika jisim setiap guni pasir ialah 50 kg, hitung bilangan maksimum guni pasir yang boleh diangkut oleh lori itu setiap perjalanan. Jadi kita wakilkan X tu sebagai bilangan guni pasir. Okay, bilangan guni pasir. Okay, jadi satu jisim setiap guni pasir itu 50 kg. Jadi 50 darab dengan bilangan guni pasir X, 50X. Yang muatan maksimum yang boleh diangkut oleh lori itu bagi setiap perjalanan ialah 820 kg. Jadi
kurang daripada atau sama dengan, sebab maksimum dia 820 kg. Jadi 50x kurang atau sama dengan 820. Jadi kita nak dapatkan X, 50x bahagi dengan 50. Okay, simbol tak berubah sebab bahagi dengan positif. Jadi 820 bahagi dengan 50. Jadi X kurang atau sama dengan 820 bahagi dengan 50. Dapat kat sini 16.4. Okay. Kurang atau sama dengan 16. Jadi minimum bilangan maksimum. Okay, jadi kurang atau sama dengan 16. Kalau maksudnya maksimum tu 16 lah. Okay. Sebab simbol dia kurang atau sama dengan. Jadi maksimum 16 saja. Maksimum X sama dengan 16. Sebab kalau 16 kita tengok 50 darab 16 baru dapat 800 kg. Jadi bilangan maksimum tu 16 kan. Jadi kita tulis bilangan macam tadi kan lebih kepada minimum, jadi maksimum pula. Bilangan maksimum bumi pasir sama dengan 16 guni. Okey, selesai nombor 1. Soalan yang kedua, sehiris oren mengandungi 20 mg vitamin C. Jika keperluan minimum harian vitamin C seorang dewasa ialah 90 mg, hitung bilangan minimum hirisan oren yang perlu dimakan oleh seorang dewasa setiap hari untuk memenuhi keperluan vitamin C hariannya. Okey, baik. Jadi kita wakilkan X sebagai bilangan hirisan oren. Bilangan hirisan oren. Baik. Sekarang ni satu hirisan oren ada 20 mg. Jadi kita wakilkan 20 darab dengan X bilangan hirisan. Okey. Keperluan minimum maksudnya lebih atau sama dengan 90 mg. Okey, baik. Jadi nak dapatkan X, 20X bahagi dengan 20 lebih atau sama dengan 90. Jadi X sama dengan X lebih besar atau sama dengan 90 ni pun bahagi dengan 20. 90 bahagi 20 dapat 4.5. Jadi lebih besar atau sama dengan 4.5, dia kata minimum. Okey. Minimum X. Okey, kita ambil yang terdekat adalah 4.5, kita ambil 5. Okey, maksudnya lebih besar atau sama dengan 4.5. Jadi kita ambil 5 lah. Kalau 20 gram darab dengan 5 dapat 100. Jadi 20 darab 4 dah 80 kurang. Jadi kita ambil minimum X tu 5. Jadi kita tulis ayat dia bilangan minimum irisan oren sama dengan 5 hiris. Okey, 5 hiris. Okey, selesai muka surat 73, kita pergi kepada muka surat 74. Okey. Selesaikan setiap kesamaan linear serentak yang berikut
Okay, sebagai contoh dekat sini, X per 2 tambah 1 kurang pada 4. Jadi kita nak buang tambah 1 tu, okay, macam biasalah. Kiri dan kanan kita tolak 1. Jadi X per 2 kurang pada 3. Jadi nak hilangkan pecahan darab dengan 3 ni, 2 darab 3 jadi 6. X kurang pada 6, dapat 1 ketak samaan. Satu lagi 3X tambah 7 kurang daripada atau sama dengan 5X tambah 11. Okay. Jadi kita nak buang tambah 7. Jadi kita tolak 7 sebelah kanan. Pindah belah kanan tolak 7. Sebelah tolak 7 dapat 4. Okay. 3X kurang pada sama dengan 5X tambah 4. Jadi 3X, lepas tu 5X ni pindah belah kiri jadi tolak 5X. Jadi 3X tolak 5X jadi negatif 2X. Jadi tinggal 4. Okay. Jadi nak dapatkan X bahagi negatif 2. Bila bahagi simbol bertukar kan. Daripada kurang atau sama dengan jadi lebih besar atau sama dengan. Jadi X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Jadi ada dua kawasan kat sini. X kurang pada 6. Pada garis nombor tu X lebih besar atau sama dengan 2. Kita buat anak panah. Jadi kawasan dia kat sini. Ini penyelesaian dia. Okay, negatif 2. X negatif 2 kurang daripada, maksudnya X ni tengah-tengah, dia lebih besar atau sama dengan negatif 2 dan kurang pada 6. Kita cuba buat soalan 1 hingga 5 nak bagi nampak jelas dua ketaksamaan linear ni. Okey, mula-mula kita ambil yang sebelah kiri ni X tolak 2, kita nak hilangkan tolak 2 tu kita tambah 2. Okey. Negatif 3 tambah 2. Jadi yang sini tinggal X lebih besar daripada negatif 3 tambah 2, negatif 1. Okey, satu lagi. 3X tambah 1. Kita tolak 1 tu nak buang tambah 1 tu nak tinggal 3X saja. Di sebelah kanan pun kita tolak dengan 1 juga. Jadi kat sini tinggal 3X kurang daripada tolak 1 Okey, 3X 16 tolak 1 15. Jadi nak dapatkan X bahagi dengan 3. Okey, simbol tak berubah sebab bahagi dengan positif. Ini tinggal X 15 bagi 3 5. Jadi ada dua ketaksamaan kat sini, kita lukiskan garis nombor. Sekarang ni ada negatif 1 dengan 5. Okey, ketaksamaan dia kita tengok kurang pada lebih atau sama dengan negatif 1, maksudnya bulatan kita bulatkan, hitamkan bulatan. Okey. Ke kanan. Okey, satu lagi. Okey, mula-mula ke kanan, satu lagi X kurang pada 5. Jadi buat bulatan tapi kita tak hitamkan sebab tak termasuk dengan 5. Kurang daripada 5. Dan kawasan yang meliputi kawasan X ni adalah kawasan ni lah. Ni kawasan ni. Tapi tak termasuk dengan 5. Di kawasan ni saja. Termasuk negatif 1. Jadi dia punya penyelesaian. Okay, X tu lebih besar atau sama dengan negatif 1. Jadi macam ni. Negatif 1 dekat sini. Okay. X pula kurang pada 5. Jadi penyelesaian dia macam ni. Okay, baik. Pergi kepada nombor 2. Tiga tolak 4X. Okay, kita nak buang 3 tu. Jadi tolak 3. Negatif 5 tolak 3. Yang ni tinggal negatif 4X. Okay, sebelah kanan tinggal negatif 5 tolak 3, negatif 8. Sekarang ni kita nak bahagi dengan negatif 4. Jadi simbol dia akan bertukar. Okay. Jadi X kurang atau sama dengan negatif 8 bagi negatif 4, 2. Satu lagi, 3X tolak 1 tambah 1. Kita nak buang tolak 1 tu. Jadi sebelah kanan tu sama.
negatif 10 tolak 1. Okey, jadi tinggal 3x lebih besar daripada negatif 10 tolak 1 negatif 11. Okey, tambah 1. Negatif 10 tambah 1 negatif 9 lah. Okey, jangan silap kira. Okey, negatif 9. Okey, sekarang ni bahagi dengan 3. Okey, tinggal x lebih besar daripada negatif 9 bagi 3 negatif 3. Okey. Jadi buat satu garis lurus. Okey, garis nombor tu. Okey, 1 negatif 3. Satu lagi 2. Jadi kita tengok dia punya ketaksamaan tu. Okey. Lebih besar daripada negatif 3. Jadi macam ni lah. Maksudnya tak termasuk dengan 3. Manakala satu lagi kurang atau sama dengan 2. Jadi kita bulatkan 2. Bulatkan dekat apa, kita hitamkan dekat bulatan 2 tu. Kurang daripada anak panah ke kiri. Jadi kawasan X tu dekat mana? Dekat tengah-tengah ni. Okay, dekat tengah-tengah ni. Jadi kita tulis balik dia punya penyelesaian. Okey. X tengah-tengah. Okey. Kurang atau sama dengan 2 tadi kat sini. X tu tengah-tengah. Jadi X lebih besar daripada negatif 3. Okey, macam ni lah. Selesai nombor 2. Okey, soalan nombor 3. Okey, konsep yang sama. X tolak 14. Jadi nak hilangkan tolak 14 tu kita tambah 14. Okey. Kurang atau sama dengan 7 tolak 2x. Okey. Tambah 14. Jadi kat sini tinggal x. 7 tambah 14. 21 tolak 2x. 2x pindah belah kiri. Jadi x tambah 2x jadi 3x. Kurang atau sama dengan 21. Bahagi dengan 3. 3x bagi 3 tinggal x. Kurang atau sama dengan 21 bagi 3, 7. Okey, satu lagi yang ni. X tambah 18. Kita tolak dengan 18. Kurang lebih atau sama dengan 2 tolak 7x. Okey, tolak 18. Okey, ini tinggal x lebih atau sama dengan 2 tolak 18 negatif 16 tolak 7x. Negatif 7x pindah belah kanan jadi 8. Pindah belah kiri jadi tambah x tambah 7x jadi 8x. Sama dengan negatif 16. Okey, bahagi dengan 8. Kiri dan kanan bahagi dengan 8. Jadi x lebih atau sama dengan negatif 16 bagi 8 negatif 2. Okey, jadi kita lukis dia punya garis nombor tu. Okey, negatif 2 dekat sini dengan 7. Okey. Lebih besar atau sama dengan negatif 2. Jadi kita bulatkan negatif 2, kita hitamkan sebab termasuk negatif 2, anak panah ke kanan. Untuk yang 7 ni pula kurang atau sama dengan 7. Jadi kita tulis kat sini, bulatkan dekat 7 dan hitamkan sebab termasuk dengan 7, anak panah ke kiri. Di kawasan dia tengah-tengah ni lah. Di kawasan dia tengah-tengah. Jadi penyelesaian dia x tengah-tengah. Okey. Dia lebih besar atau sama dengan negatif 2. X tu pula kurang atau sama dengan 7. Dia tengah-tengah. Okey, selesai.
Nombor 3. Okey, nombor 4. 2x tolak 9. Kita nak buang tolak 9 tu, kita tambah 9 kiri dan kanan. Okey. 2x kurang daripada, okey, 6 tambah 5x tambah 9. Jadi 6 tambah 9, 15 tambah 5x. 5x pindah belah kiri jadi 2x tolak 5x jadi tolak 3x, negatif 3x. Kurang daripada 15. Bahagi dengan negatif 3. Jadi bila bahagi negatif ni, simbol dia akan bertukar. Daripada kurang daripada tu kepada lebih daripada. Jadi x sama dengan x lebih daripada 15 bagi negatif 3, negatif 5. Satu lagi yang ni, bila ada pecahan kena darab lah. Jadi darab ke sebelah kiri jadi 4x tambah 1 kurang atau sama dengan 3x tambah 10. Okey. 3x pindah belah kiri jadi 4x tolak 3x jadi x. Positif 1 pindah belah kanan jadi tolak 1, 10 tolak 1, 9. Okey, sekejap. Yang ni akan jadi 4. Okey, 4x tambah 4. Okey, baik. 10 tolak 4, 6. Okey, silap kira. Okey, baik. Baik. Dia akan jadi macam tu. Okey, buat garis lurus. Garis lurus, garis nombor. Okey, negatif 5 dengan 6. Okey, sekarang ni dia punya ketaksamaan x lebih besar daripada negatif 5. Jadi buat bulat, tak perlu hitamkan sebab tak termasuk dengan negatif 5. Nak panah ke kanan. Manakala yang ni pula x kurang atau sama dengan 6. Jadi kita bulatkan dekat 6. Hitamkan bulatan dekat 6 sebab termasuk dengan 6. Sebab sama dengan 6 kan. Kurang atau sama dengan. Jadi nak panah ke kiri. Jadi kawasan dia adalah dekat sini. X tu. Okay, jadi penyelesaian dia x tengah-tengah. Okey, x tu kurang atau sama dengan 6. Okay, satu lagi, x tu lebih daripada negatif 5 kan. Jadi, letakkan simbol yang ni, negatif 5 kat sini. Okey. Soalan terakhir, nombor 5. Okey. X per 5. Okey, nak buang tambah 4 tu, kita tolak dengan 4. Jadi, tinggal x per 5. 2 tolak 4, negatif 2. X sama dengan lebih daripada negatif 2 darab 5, negatif 10. Cikgu ringkaskan kat situ. Satu lagi yang ni. 3x per 4 tolak 1 tambah 1 lebih daripada x tambah 1. Jadi yang ni tinggal 3x per 4 lebih besar daripada x tambah 1. Okey. Darab dengan 4. Jadi ni tinggal 3x lebih besar daripada 4x tambah 4. 4x pindah belah kiri jadi 3x tolak 4x jadi negatif x. Besar daripada 4. Bahagi dengan negatif 1. Simbol dia akan bertukar. Ini akan jadi x kurang daripada 4 bagi negatif 1, negatif 4. Okey. Okay. Lukiskan garis nombor. Okey. Negatif 10 dengan negatif 4. Okey. Dia punya ketaksamaan. Okey, x lebih besar daripada negatif 10. Jadi bulat tanpa hitamkan sebab tak termasuk dengan 10, anda panah ke kanan. Satu lagi, x kurang daripada negatif 4. Okey, bulatkan negatif 4 tak perlu hitamkan sebab tak termasuk negatif 4, anda panah ke kiri. Di kawasan dia
Di sini X tengah-tengah wajib tengah-tengah. Okey, kurang pada negatif 4 lebih daripada negatif 10. Okey. Dengan berakhirnya soalan tersebut, tamatlah video pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jumpa lagi.